Pada era kini, media telah dikelaskan kepada dua kategori, iaitu media tradisional yang terdiri daripada televisyen, radio dan akhbar serta media baru seperti internet. Namun, kedua-dua kategori ini memainkan peranan yang sama, iaitu sebagai medium dalam penyampaian dan perkongsian sesuatu informasi atau maklumat secara meluas. Penggunaan media baru semakin mendapat tempat dalam kalangan pengguna, khususnya media seperti blog, Facebook, Twitter dan YouTube. Ini kerana penggunaannya memberikan lebih kebebasan dalam menyuarakan pendapat dan boleh saling bertukar informasi tanpa halangan. Penggunaan media baru ini dilihat memberi kesan terhadap institusi politik negara di mana ahli-ahli politik semakin lebih optimistik dan yakin dengan informasi yang diperoleh menggunakan media baru ini berbanding media tradisional. Media menggalakkan penglibatan golongan belia dalam bidang politik. Seperti yang diketahui, golongan belia merupakan antara golongan yang bakal menjadi pelapis kepada tampuk pentadbiran sesebuah negara. Justru, penglibatan golongan ini dapat memberi impak yang sangat besar kepada negara. Kesan daripada media ini, belia dilihat mempunyai kemampuan yang lebih cepat untuk terlibat dalam institusi politik. Ini dikuatkan lagi dengan kelulusan rang undang-undang oleh pihak kerajaan dalam menurunkan had umur mengundi belia dari 21 tahun ke 18 tahun. Akhbar Berita Harian pada 1 Jun 2021 ada menulis dan menyatakan bahawa Malaysia telah diletakkan sebagai sebuah negara yang mempunyai warga digital yang paling tinggi di dunia oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu dengan 13.4% penduduknya adalah warga digital. Sementara dengan itu, dengan kepesatan perkembangan internet juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada ketika itu, telah membina Koridor Raya Multimedia MSC sebagai pencetus kepada kemudahan internet negara. Dengan pembinaan MSC ini, penggunaan internet yang tidak disekat ini telah membuka ruang demokrasi dan kebebasan dalam rangkaian internet negara sehingga kini. Penglibatan anak muda yang dilihat semakin meningkat dalam arena politik negara merupakan petanda positif dan perlu dikembangkan dengan lebih meluas. Minat yang ditunjukkan golongan belia dalam bidang politik adalah disebabkan oleh pengaruh media sosial. Pendedahan dan akses kepada internet terhadap golongan belia adalah yang tertinggi juga menjadi punca penglibatan golongan ini dalam politik. Golongan belia lebih mudah memperoleh berita dan maklumat politik menggunakan akhbar dalam talian selain menggunakan media tersebut sebagai medium untuk menyampaikan pendapat dan sekaligus meningkatkan penglibatan mereka dalam institusi politik. Justru, melalui ciri-ciri media ini yang lebih cepat dan mudah diakses tanpa batasan merupakan antara faktor yang menggalakkan penglibatan belia dalam institusi politik negara. Penggunaan media memberi lebih kesan dalam mempengaruhi pola pengundian rakyat. Politik sesuatu negara yang mengamalkan konsep demokrasi dipengaruhi oleh keputusan selepas pilihan raya. Proses pemilihan wakil rakyat untuk mentadbir sama sesebuah negara yang dilakukan mengikut prosedur yang berintegriti dan secara sulit adalah definisi tepat pilihan raya. Sebelum sesuatu proses pengundian diadakan, ahli-ahli yang bertanding diberikan tempoh masa tertentu untuk berkempen.
Matlamat utama kempen ini adalah untuk menyampaikan propaganda dalam menarik minat rakyat atau pengundi sekaligus memilih calon yang sesuai untuk menjadi pemimpin mereka. Oleh itu, setiap rakyat bertanggungjawab melibatkan diri memilih pimpinan negara mereka dengan mengambil tahu perkembangan politik semasa. Sehubungan dengan itu, media memainkan peranan yang penting dalam institusi politik ini semasa tempoh berkempen. Melalui media, para calon dapat mengembangkan fungsi media ini secara lebih meluas bagi meningkatkan keterampilan mereka dalam memancing sokongan dan undi daripada para pengundi. Pengaruh media yang kuat dalam perkongsian dan penyampaian berita dan informasi berkenaan kempen pilihan raya ini menjadi sebab utama informasi disampaikan dengan berkesan sepanjang berlangsungnya pilihan raya. Justru, media mempunyai kepengaruhan yang tinggi dalam pembentukan pemikiran rakyat untuk memilih barisan kepimpinan yang dikehendaki untuk mentadbir negara. Tambahan lagi, dalam komunikasi politik, para wartawan dan ahli politik sememangnya mempunyai perkaitan yang rapat. Untuk tujuan menyempurnakan matlamat politik, ahli politik memerlukan khidmat para wartawan dalam mengetengahkan dan menyampaikan isu-isu politik bagi memancing undi rakyat. Rakyat yang berkebolehan membaca dan menulis boleh membuat pilihan mereka sendiri setelah mentafsir setiap pernyataan yang dikeluarkan melalui media sosial berkenaan calon-calon politik yang bertanding. Justru, rakyat bebas menentukan keputusan mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka atas isu-isu tersebut. Dari segi politik, media dilihat sebagai alat yang paling berkesan dalam membentuk pendapat rakyat sekaligus menentukan pola pengundian rakyat untuk memilih barisan kepimpinan yang akan mentadbir negara. Media sebagai ejen propaganda kepada rakyat. Media sosial merupakan alat propaganda untuk sesebuah parti politik dalam mempengaruhi apa yang disasarkan untuk parti itu dalam mendapatkan dan mengembangkan perspektif terhadap sesuatu isu. Contohnya, bekas Presiden Amerika iaitu Barack Obama merupakan Presiden pertama yang memenangi pilihan raya melalui faktor kejayaan beliau dalam menguasai media sosial dengan baik. Seperti yang dikongsikan oleh Ketua Pergerakan PAS Melaka iaitu saudara Bakri Jamaluddin, menurut beliau, media sosial merupakan ejen propaganda apabila ianya digunakan dengan bijak dalam memberi maklumat yang tepat, bermanfaat dan memberi kebaikan kepada semua. Ejen propaganda dalam menarik rakyat dan mendapat sokongan boleh dibahagikan kepada media tiga yang utama iaitu media elektronik, media cetak dan internet. Bagi media elektronik contohnya seperti televisyen, melalui media prima dan TV3. Melalui media cetak pula contohnya seperti Malaysia Kini dan Harakah Daily. Internet pula contoh Selangor Kini. Media sebagai pemberi info kepada rakyat. Rakyat dapat meningkatkan pemahaman mereka dengan lebih interaktif dalam memilih sumber informasi tentang politik di Malaysia. Bertepatan dengan peralihan budaya politik semasa, masyarakat kini lebih selesa menggunakan media sosial untuk mencari maklumat terkini tentang politik di Malaysia. Contohnya, Twitter. Twitter merupakan aplikasi microblogging yang paling berpengaruh di dunia di mana status yang dimuat naik oleh pengguna boleh disebarkan secara terbuka dan dapat dilihat oleh sesiapa sahaja. Kesimpulannya, media mempengaruhi politik di Malaysia dalam mempengaruhi corak pengundian
dan diundi oleh majoriti golongan belia dan menjadi platform yang berpengaruh dalam menyampaikan informasi dan maklumat tentang politik dan para pemimpin politik itu sendiri. Sekian.